Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Surau Taman Senayan Indah, pegawai surau, JK surau, serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu ini untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya dengan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mempermudahkan jalan hidup kita ke syurga, insya-Allah. Ini bukan main-main, ini adalah daripada hadis Nabi. Maknanya barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan hidupnya ke syurga. Jadi ulama ada membahaskan kenapa mempermudahkan ke syurga. Sebab di dalam majlis ilmu ini kita belajar. Kita nak elak daripada kejahilan. Kita nak jadi pandai di dalam hukum hakam. Kita nak pandai dalam bab akidah. Kita nak belajar bab tasawuf. Jadi itu adalah basic-basic. Adalah fardu ain ke atas kita. Fardu ain ni maksudnya apa? Wajib ke atas setiap orang. Wajib ke atas setiap orang untuk belajar. Kalau tak belajar, maka dia akan menanggung dosa sebab dia tak belajar. Jadi sebab itulah apabila kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke syurga dan memperbaiki amalan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i. Yang di mana kitab ini kita telah membincangkan bab at-taharah, bab menyuci. Dalam bab taharah ini kita telah habis 2/3 daripada bab taharah, yang di mana at-taharah ini adalah bersuci daripada najis dan juga bersuci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kita telah belajar daripada yang ketiga tu. Kita telah belajar macam mana nak bersuci daripada najis. Kita telah kenal najis, macam mana nak bersuci, macam mana kalau dekat pakaian kita ada najis, tempat semayang kita ada najis, badan kita ada najis, macam mana kita nak bersihkan. Kita telah belajar bab istinja. Itu membersihkan diri daripada najis. Yang di mana kalau terdapat najis kat badan kita ni, maka tak sahlah sesuatu ibadah tersebut. Semayang tak sah, tawaf tak sah. Jadi beribadah kita tak sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membersihkan diri daripada hadas kecil, iaitu dengan mengambil wudu. Jadi kita telah belajar berkenaan dengan wudu, rukun wudu, macam mana ambil wudu, apakah sunat-sunat wudu,
macam mana nak praktikkan wudu, apakah perkara yang membatalkan wudu, yang di mana kalau dalam badan kita ni terdapatnya hadas kecil, maka kita sah sembahyang tersebut. Dan macam mana kita nak berwuduk jikalau tangan kita ada balut ataupun kita nak pakai khuf. Jadi kita telah bincang macam mana nak pakai khuf, macam mana kalau tangan kita patah, tangan kita bersimen, macam mana nak buat. Jadi semua tu kita telah belajar macam mana nak mengangkat hadas kecil. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah bincangkan. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita akan belajar berkenaan dengan mandi. Mandi, hukum dan bahagiannya. Kerana apa nak kena belajar mandi ini? Kerana terdapatnya dalam mandi itu, apabila kita nak melakukan ibadah, apabila terdapatnya hadas besar, maka menyebabkan kita tak sahnya sembahyang tersebut. Kerana apa? Kerana tak mengangkat hadas besar. Macam mana nak mengangkat hadas besar tu? Dengan mandi. Macam mana nak mandi tu? Kenalah belajar. Sebab apa nak kena mandi? Sebab-sebab dia adalah sebab-sebab dia tu. Jadi insyaAllah kita akan belajar dalam bab yang baharu, iaitu mandi, hukum dan bahagiannya. Yang di mana lepas habis mandi, hukum dan bahagiannya, kita akan belajar bab tayamum. Selepas bab tayamum telah selesai bab tayamum, kita belajar terus kepada bab ibadah yang pertama kita wajib lakukan. Benda yang pertama dihisap sekali iaitu solat. Bila mana kita dah belajar kebersihan ni, kita barulah belajar bab solat. Yang di mana kalau tak ada ni, kalau kita tak belajar bab solat, bab taharah ini, bab penyucian ini, kita tak tahu pun, kita tiba-tiba sembahyang. Macam mana sembahyang kita itu kalau terdapatnya benda yang kita tak tahu? Contohnya ada najis, kita mandi wajib, tapi mandi wajib kita tak sah contohnya. Jadi itu boleh menyebabkan terjejasnya sembahyang kita. Sebab kita kena belajar. Jadi dalam mandi, hukum dan bahagian ini, kita akan pergi kepada pengertian mandi. Mandi ni ada dua, mandi wajib dengan mandi sunat. Apakah, macam mana nak praktikkan mandi wajib, macam mana nak mandi, apakah mandi-mandi sunat yang digalakkan. Jadi semua itu kita akan belajar. Jadi pengertian mandi, mana-mana kalau kita belajar sekalipun, mana-mana kita fiqh kita belajar, pertama sekali mesti ada pengertian. Wudu, apa pengertian wudu? Mandi, apakah pengertian mandi? Kita nampak benda ni remeh. Mandi, ambil air kayung, masuklah cebok lah kan. Itu kita fikir mandi. Memang dari sudut bahasa, mandi itu ialah mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja benda. Itu dari sudut bahasa. Bahasa ini suka saya ingatkan bahawa bahasa ataupun lughatan, ghasala. Ghasala mandi dalam bahasa Arab berbau maksud ghasala, iaitu mandi. Jadi bahasa Arab, ghasala itu merujuk kepada mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja benda. Contoh, mandikan air, mandikan apa? Kereta, mandikan lembu, mandikan apa? Mandikan apa, kobau dan sebagainya. Jadi itu semua merujuk kepada mandi dari sudut bahasa. Jadi ghasala adalah bahasa yang digunakan sekian lama sebelum Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi. Memang ghasala itu digunakan di dalam bahasa Arab. Pada zaman Arab Jahiliyah, memang daripada dulu lagi ghasala itu digunakan. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja. Mandi kereta, basuh surau ni. Basuh surau ni dikira sebagai mandi surau lah maksudnya. Jadi mandi kat badan kita. Jadi kalau kita mandi yang tak ada apa-apa niat, maka itu adalah mandi yang harus. Jadi manakala pada syarak, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi ditabalkan sebagai Rasul, maka terdapatnya hukum syarak. Nabi mengajarkan kita macam mana, apakah maksud mandi tu dari sudut syarak, iaitu adalah mengalirkan air ke atas badan. Mana mengalirkan ke atas badan kita dengan niat yang tertentu. Dengan niat yang tertentu. Jadi mengalirkan air ke atas badan kita, bukan badan kuda ke, badan lembu ke, bukan. Badan kita dengan niat yang tertentu. Jadi niat yang tertentu ni macam mana? Contohnya kita nak pagi tadi, kita solat Jumaat tengah hari tadi, kita solat Jumaat, kita nak mandi ni. Kalau kita tak ada niat,
maka tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana mandi kita itu adalah mandi yang harus. Mandi untuk mencegahkan badan, untuk membersihkan badan sahaja, untuk membersihkan diri sahaja. Sedangkan kalau kita niat untuk mandi solat Jumaat, maka kita akan dapat pahala sunat. Kerana apa? Kerana mandi dengan niat yang tertentu, maka akan dapat pahala. Jadi dari sudut syarak ini mengatakan bahawa kelima-lima hukum, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wajib dengan sunat ini adalah yang daripada sudut syarak tu. Kerana apa? Kerana merujuk kepada niat yang tertentu. Kalau niat kita nak sembahyang Jumaat, kita nak solat Jumaat, kita mandi, niat mandi sunat solat Jumaat, maka kita akan dapat pahala sunat tu. Kalau kita nak mandi hari raya contohnya, kita mandi sunat hari raya, kita dapat pahala mandi hari raya sunat tu. Contoh, ada yang mandikan jenazah, ada yang membumikan jenazah, balik tu kita nak mandi sunat. Mandi sunat kerana apa? Kerana menguruskan jenazah tadi, dapat pahala sunat. Tapi kalau kita mandi saja-saja, itu bukan merujuk kepada syarak. Syarak itu adalah merujuk dari segi bahasa saja. Memang kebiasaan kita mandi yang tak ada niat, mandi yang tertentu sahaja. Contoh, sebelum kita datang sembahyang maghrib tadi, kita mandi. Itu kan mandi sunat. Itu adalah mandi yang harus dengan niat yang tertentu. Jadi mandi ini terdapat beberapa hukum lah. Dia akan jadi wajib, akan jadi sunat, akan jadi harus, akan jadi makruh, akan jadi haram. Makruh tang bila? Tang kita berpuasa, kita mandi dengan mandi laut contoh, mandi dengan menyelam badan tu. Jadi makruh lah. Kerana apa? Kerana time puasa kita mandi, kita menyelam, jadi menyebabkan makruh. Boleh jadi haram. Jadi haram bila? Dan kita mandi air yang dicuri. Air curi itu kita buat mandi, jadi haram dah hukum dah. Jadi mandi wajib, apa yang menyebabkan mandi wajib? Jadi kita akan belajar apakah yang menyebabkan kita kena mandi sunat. Contohnya, kita nak sembahyang gerhana, kena mandi sunat dulu. Jadi dapatlah pahala sunat. Kalau tak buat, tak ada apa, tak ada kesan. Kan kita dah belajar. Kalau mandi wajib kita buat, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, kita dapat dosa. Sunat kita buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa-apa. Maknanya kalau kita tak niat sunat pun tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita buat, kita dapat pahala. Jadi mandi sunat ini dia menentukan apa beza dia? Beza dia niat kita. Niat ni dalam hati. Bukannya kita kena lafazkan. Lafaz tu sunat, tapi yang wajib tu niat dalam hati tu. Jadi kalau kita niat, senang je. Itu yang membezakan antara sunat dan harus. Kalau kita nak mandi, niatlah sunat. Niatlah sunat, kita akan dapat pahala. Contoh, kita dalam keadaan hadas besar, kita nak sembahyang, tapi kita nak mandi, kita dapat pahala. Kita sembahyang, kita dapat pahala lagi. Nampak tak? Kita dapat double pahala. Jadi itu adalah pengertian mandi, yang di mana dari sudut syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Jadi mandi wajib, macam mana nak mandi? Mandi wajib ada mandi janabah. Ada orang silap, orang cakap mandi janabah ini mandi wajib. Kan, dia sebahagian daripada mandi wajib. Dan mandi wajib tak tentu kepada mandi janabah, tapi mandi janabah tentulah mandi wajib. Jadi kita akan bincangkan nanti. Jadi itu adalah pengertian mandi. Kita pergi pula kepada pensyariatan mandi. Jadi ulama dia membahaskan nak mandi wajib macam mana, apa dalil dia, apa sumber dia. Kita telah belajar bahawa ulama ni dia dapatnya sumber-sumber, mana ambilan dia. Mana ambilan daripada hukum tu? Apa hukum wajib? Mana sumber dia? Sumber dia daripada, pertama sekali yang paling premier adalah Al-Quran, iaitu daripada firman Allah, kalam Allah. Bila mana daripada kalam Allah, maka itulah yang paling autoriti. Kalau tak ada dalam Al-Quran, pergi pula kepada hadis, iaitu perbuatan Nabi, percakapan Nabi. Jadi itu adalah hadis. Kalau itu tak ada dalam hadis, maka pergi pula kepada ijma' ulama, iaitu persepakatan seluruh ulama. Jadi terdapatnya mandi ini ada syariatnya, ada sumber dia.
Jadi mandi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada untuk kebersihan ataupun mengangkat hadas, dan sama ada ia menjadi syarat sah ibadat ataupun tidak. Jadi dalam ayat ini mengatakan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah sama ada untuk kebersihan. Kebersihan ini maksudnya mandi sunatlah, dan ataupun mengangkat hadas, iaitu mandi wajiblah, dan sama ada ia menjadi syarat sah ibadat. Contohnya kita nak sembahyang. Nak sembahyang kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau terdapatnya hadas besar, tak sahlah ibadat tersebut. Ataupun tidak. Tidak ni macam kita nak pergi sembahyang Jumaat. Adakah syarat sah kita nak sembahyang Jumaat itu kena mandi sunat Jumaat? Tak semestinya. Jadi dalam firman Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan syarat tak semestinya mandi wajib sahaja, tetapi mandi sunat juga adalah daripada syarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah dalil persyariatan mandi? Dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam Al-Quran, di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 222 itu dia menceritakan berkenaan dengan haid. Jadi ada sumpulan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang tanya berkenaan dengan haid ni. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi Nabi, setelah orang tanya, turunnya ayat ini. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi maksudnya mereka yang bertanya kepadamu tentang haid. Jadi katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah kekotoran. Haid itu adalah benda yang kotor. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi kalau kita faham daripada ayat Quran ni, kita nampak jelas. Memang kalau daripada kita baca zahir sahaja, kita baca jelas bahawa kalau perempuan berhaid, isteri kita haid, kita tak boleh dekat langsung. Sedangkan kita tak boleh merujuk kepada Al-Quran sahaja. Kita kena ada pengukuhannya daripada Nabi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada terdapatnya hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Dia menceritakan, kuntu urajilu sya'run Rasulullah SAW wa ana haid. Maksudnya sesungguhnya aku ni menyikat rambut Rasulullah SAW, dan ketika itu aku dalam keadaan haid. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa terdapatnya kontroversi pada ketika itu. Kerana apa? Kerana dekat Madinah bukan sahaja orang Islam sahaja yang duduk, orang Yahudi pun duduk sekali. Jadi memang ada berlaku pertelingkahan. Kerana apa? Orang Yahudi, orang Israel pada ketika itu, dia mengatakan kalau perempuan ini dalam keadaan haid, kena jauhkan diri daripada perempuan tu. Tak boleh dekat. Tak boleh dekat. Sedangkan kena pisahkan tempat tidur. Kalau perempuan tu dalam keadaan haid, ini zaman jahiliah lah. Zaman jahiliah. Hatta laki itu dia menjadikan tempat kandang kuda. Perempuan nak tidur kat kandang kuda. Kau tak boleh masak, kau tak boleh tidur dengan Dan. Kau kena tidur kat kandang kuda. Jadi jahat yang zaman jahiliah dulu. Jadi datang Nabi Muhammad SAW, dia membawa sinar, dia mengangkat martabat wanita, mengatakan bahawa yang tak boleh dekat ini bukannya dekat yang tak boleh sampai kena jauh. Yang dekat itu adalah ketika dalam keadaan bersama. Maknanya tak boleh bersetubuh dan tak boleh memasukkan ke tempat yang ada darah. Itu saja. Kalau nak makan, makanlah, masaklah. Kalau nak sikat rambut, sikatlah. Kalau nak bermanja-manja dengan isteri, tak ada masalah. Cuma tempat tu sahaja yang tak boleh. Jadi Islam membawa benda yang senang. Orang dulu macam jahiliah tu dia susah. Sampai kan nak dekat dengan isteri pun tak boleh, bergaduh. Duduk luar, duduk kat kandang kuda tu.
mandi dengan dan perban. Itu zaman jahiliyah. Datang hadis ni, firman Allah SWT ini, maka datanglah Islam tu dengan mudah. Dalam keadaan haid tu mudah. Maknanya menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Macam mana nak suci tu? Maknanya kena mandi wajib lah. Selepas habis darah haid tu, tempoh dia telah tamat, maka dia kena mandi wajib. Setelah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk tempat yang tak ada perintah. Ikut belakang tak boleh. Kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itulah turunnya ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah menyukai orang yang menyucikan dirinya. Tawwabin, dia kalau taibun maksud orang yang bertaubat. Kalau tawwabin, orang yang selalu bertaubat. Jadi Allah suka kepada orang yang selalu bertaubat. Contoh, kita buat jahat, kita buat dosa, kita taubat. Esok tu kita buat dosa lagi. Memang kita ni susah nak kawal diri kita ni kan. Itu kita bertaubat lagi. Jadi orang yang sebeginilah yang Allah suka, berbanding dengan orang yang rasa diri dia baik tapi sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena perhatikan tu. Dan innallaha tawwabin ini maksudnya bersih dari sudut batin, dari diri kita. Kalau diri kita bersih, dalam kita bersih dan luar kita bersih, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu pengotor, busuk dan sebagainya, tapi hati dia baik, macam mana dia dapat satu je lah. Tapi kalau orang itu menyucikan diri dia tidak melakukan hasad dengki, dalaman dia okey, luaran dia okey, inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus kita bukan kepada kebersihan diri kita luaran sahaja, tapi yang paling utama adalah diri kita ni, dalaman kita ni. Macam mana kita buat dosa, kita bertaubat ke tidak, kita melakukan dosa pada pagi sampai malam, malam tu kita minta ampun ke tak, kita memohonkan ampunan kepada Allah ke tidak. Jadi orang yang sebeginilah yang paling utama. Tapi tak mengedepikan yang luaran ni. Luaran ini pula juga perlu diperhalusi, perlu dipelajari. Baik itulah luaran ini, ulama mengatakan kalau luaran ini macam mana nak membersihkan luaran ni, kena belajar fiqh. Macam mana nak membersihkan dalaman ni, kena belajar tasawuf. Macam mana nak jaga hati kita daripada sifat riak, daripada sifat ujub, daripada sifat hasad dengki. Macam mana nak memperbaiki diri kita, itu kena belajar tasawuf. Surau ni ada belajar tak kitab tasawuf? Tak ada. Kita kena belajar tu. Sebab tu fardu ain. Tauhid ada, Tauhid ada. Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada. Kena cari guru yang mengajar tasawuf. Barulah lengkap fardu ain tu. Barulah kita menjadi seseorang insan yang kamil, insan yang sempurna. Jadi artinya Allah suka kepada orang yang bersih daripada hadas dan kekotoran, sama ada kekotoran zahir ataupun batin. Jadi Al-Qurtubi mengatakan orang yang bersuci ialah dengan menggunakan air daripada janabah ataupun hadas seperti al-ata' dan lain-lainnya. Ini nota kecil lah. Jadi itu adalah dalil persyariatan daripada Al-Quran. Manakala daripada Al-Sunnah terdapat banyak hadis tentang mandi. Banyak hadis berkenaan dengan mandi ni. Tetapi dalam penulisan ini, satu sahaja yang ditunjukkan supaya apa? Supaya kita tahu bahawa terdapat dalil daripada Quran dan hadis. Kalau kita dah tahu, kita akan belajar lagi, kita akan cari lagi, kita akan tanya guru, apa lagi hadis-hadis berkenaan dengan mandi ni, apa lagi firman Allah berkenaan dengan mandi ni. Jadi bila kita dah tahu, kita akan rasa izah dia tu. Kita mandi, tapi bila kita mandi tu macam mana kita rasa? Macam mana kita rasa? Jadi kita akan rasa apa hikmah dia. Jadi terdapat banyak hadis tentang mandi. Antaranya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun ala kulli muslim an yaktasila fi kulli sab'ah ayyamin
yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasaduhu wa 'inda Muslim haqqul lillah. Maksudnya setiap muslim itu, hak seorang muslim itu mesti mandi sekali dalam 7 hari dengan membasuh kepala dan tubuh badannya. Jadi menurut riwayat Muslim, sebagai kewajipan terhadap Allah, haqqun lillah, maknanya kewajipan kita kepada Allah, hak kita kepada Allah adalah hendaklah kita mandi seminggu sekali. Jadi ayat ini mengatakan bahawa bukannya wajib kita mandi seminggu sekali tu, tapi kita macam tak layak lah kalau kita tak mandi. Memang kita patut kena mandi. Maknanya muakkad, sunat muakkad. Nabi, kalau zaman Nabi mandi, Nabi solat Jumaat, Nabi kena mandi sunat Jumaat. Maknanya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi larangan ini bukan larangan kalau kita tak mandi seminggu sekali itu haram, tapi ini adalah sunat. Jadi ulama mengatakan bahawa mandi sekali dalam seminggu itu adalah pada hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat contohnya kita nak mandi. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa ini dekat tanah Arab. Tanah Arab kena faham, siapa yang pernah pergi Mekah, siapa pernah pergi Madinah, cuaca dia memang panas, tapi dia keadaan bukan lembap, dia kering. Contohnya kalau kita pergi Mekah, panas-panas tapi tak berpeluh. Sebab tu orang Arab kadang-kadang dia tak mandi. Dia tak mandi bulan sampai dia bau busuk, sampai datang bau busuk lagi. Jadi macam kita kat Malaysia ni, kita dah senang, ada shower, ada bilik mandi, rumah kita ada bilik mandi. Tapi zaman Nabi tu susah nak cari air. Susah cari air, cuaca memang panas lagi. Sebab tu orang Arab ni tak jarang mandi. Tapi bila turun perintah ni, seminggu sekali kena mandi. Kerana apa? Kerana pada hari Jumaat itu berkumpulnya orang ramai untuk solat Jumaat. Bila tak mandi, kita nak berjumpa dengan orang ni busuk. Walaupun kita sayang dengan orang tu, kita memang rapat dengan orang tu, tapi kalau dia tak, bau dia tak menyenangkan, ada tak kita duduk sebelahan? Busuk, susah kita nak dekat dengan dia. Jadi sebab itulah Islam daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hak setiap Muslim itu perlu mandi seminggu sekali. Jadi kalau kita pada hari Jumaat tu, kita kena mandi sunat. Jangan tak mandi sunat pula. Jadi itu dapat pahala. Itu dalil daripada as-sunnah, mengatakan bahawa perlu dimandi. Mandi sunat. Jadi daripada dalil ijma' pula. Ijma' ni adalah persepakatan seluruh ulama ataupun seluruh sahabat berkenaan dengan mandi. Ulama mujtahid bersepakat menghukumkan mandi kerana kebersihan adalah sunat, manakala mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Tiada perbezaan pendapat ulama dalam hal ini. Jadi bila ulama tak ada perbezaan pendapat, tak ada khilaf, maka itu adalah dikira sebagai ijma'. Tapi ada juga ulama dalam satu ayat Al-Quran tu, dia tak ada ijma' dalam kata-kata ulama tu. Ulama tak ijma' berkenaan dengan hukum tu. Contohnya aula mastumun nisa, dan janganlah kamu menyentuh perempuan. Maknanya kalau kamu dalam keadaan nak mengambil wuduk, kenalah mengambil wuduk jika kamu menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Jadi ulama berbeza pendapat. Ulama Syafi'i cakap dia ni, ulama Maliki cakap dia ni, ulama Hanafi cakap dia ni. Contohnya ulama Hanafi cakap tak batal wuduk kalau tak sentuh perempuan. Kalau sentuh perempuan tak batal wuduk. Tapi ulama Syafi'i cakap batal pegang perempuan, batal wuduk. Jadi itu adalah khilaf. Itu bukan ijma'. Tetapi bila berlakunya ijma' ni, maka kita memperkukuhkan apa daripada Al-Quran dan memperkukuhkan daripada As-Sunnah. Menunjukkan bahawa bila berlakunya ijma' ulama' ni, mujtahid, orang yang mujtahid, maka kalau menghukumkan mandi kerana kebersihan, ia adalah sunat. Manakala kalau menjadi syarat sah ibadat tersebut, maka ketika itu mandi itu menjadi wajib. Mandi itu menjadi wajib. Jadi itu adalah pensyariatan berkenaan dengan mandi. Banyak lagi daripada Quran, banyak lagi daripada hadis berkenaan dengan mandi ni. Cuma dalam kitab ini, Quran satu, sunnah satu. Contohlah, nak bagi contoh. Jadi hikmah pensyariatan mandi. Dalam hikmah pensyariatan mandi ini
dia mempunyai beberapa hikmah dan faedah yang banyak. Memang banyak faedahnya. Antaranya ialah yang pertama sekali mendapat pahala. Walaupun kitab-kitab yang dahulu, kalau tuan-tuan buka kitab Arab kan, ulama yang telah tulis, dia tak ada cerita pasal hikmah ni. Tapi dalam kitab ini dia menceritakan hikmah dan faedahnya. Kerana apa? Kerana bila kita nak membuat satu perkara itu, kita rasa hikmah dia. Kita akan bersungguh-sungguh nak melakukan ibadah tu. Jadi ibadah tu apabila dia membuat ibadah, dia mendapat pahala. Itu hikmah dia. Jadi mandi mengikut pengertian syarak adalah ibadat, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Hal ini kerana melaksanakan perintah syarak dan beramal dengan hukumnya, ia diberikan pahala yang besar, maknanya ganjaran yang besar. Kalau kita mandi sunat, kita dapat ganjaran yang besar. Kerana apa? Mandi sunat Jumaat itu adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Contoh, kita dalam keadaan hadas besar, kita nak sembahyang ni, jadi kena mandi wajib. Tapi kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita contohnya malam tu kita bersama dengan isteri kita, contohnya kita tidur, boleh tak? Tak ada masalah, asalkan kita tak sembahyang. Tapi makruh kalau kita tak mengambil wuduk sebelum tidur. Makruh kalau tak mengambil wuduk sebelum tidur. Maknanya kita dah bersama dengan isteri kita, walaupun kita tak mandi junub sebelum tidur tu, tapi kita kena mengambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk, hukumnya makruh. Tapi kita nak sembahyang, kena mengangkat hadas besar ni. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman, iaitu bersuci adalah sebahagian daripada iman. Jadi orang yang beriman, orang yang insan yang kamil, orang yang insan yang sempurna daripada agamanya, dia adalah orang yang menyucikan dirinya, sama ada menyucikan daripada zahir dan batin. Dan taharah itu bermaksud yang zahir. At-tuhur syatrul iman. Tuhur itu daripada yang zahir, iaitu membersihkan jasmani kita, badan kita ni. Jadi kalau kita membersihkan badan kita ni daripada hadas besar dan hadas kecil dengan mengambil wudu ataupun mandi wajib, itu adalah sebahagian daripada iman. Maknanya kalau kita tak membuat perkara tersebut, kuranglah iman kita. Jadi kalau kita buat perkara tersebut, adalah iman kita. Jadi itu adalah hikmah yang pertama, iaitu mendapat pahala. Walaupun kita rasa mandi sunat tu beza dia dengan mandi harus tu niat, tapi niat itu yang mendapat pahala. Itu dah niat yang dapat pahala. Kalau kita rasa mandi kita sama macam mandi wajib, jadi kalau kita tak niat mandi wajib, tak dapat pahala. Tapi kalau kita mandi wajib, kita dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghasilkan kebersihan. Apabila seseorang Muslim itu mandi, dia dapat membersihkan kekotoran yang melekat pada badan atau peluh yang keluar daripada tubuh. Tubuh badan yang bersih inilah boleh menghindarinya daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Bau tubuh badannya pula menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kalau dia sekerap mandi, selalu mandi, dia terhindar daripada penyakit-penyakit. Sebab itulah terdapatnya virus baru ni, Corona COVID-19 ni. Jadi kalau kita membersihkan dengan sanitize, dapatlah menghindar daripada kuman tu. Tapi kuman-kuman lain macam mana? Kuman-kuman lain sebelum datang Corona tu ada kuman-kuman lain juga. Jadi konolah selalu mandi, konolah selalu ambil wudu. Itulah hikmah dia. Kalau kita selalu ambil wudu, kita selalu mandi, jadi itu menjaga kebersihan kita. Kalau bayangkan seminggu kita tak mandi, itu Malaysia ni, macam mana badan kita ni? Badan datang sakit, domam lah, apa alasan tak nak surau, domam, upah tak mandi seminggu, datanglah penyakit tu. Jadi bau tubuh badannya pula menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama manusia. Maknanya kalau bau badan dia wangi, dia orang rapat dengan kita. Walaupun orang tidak suka kita kan, tapi dia rapat juga dengan kita sebab bau wangi. Bayangkan bau busuk, kalau rapat macam mana pun, jauh lah, kau tu jauh sikit. Tapi kalau kita sembahyang jarak ni, tak adalah bau benar kan. Tapi kalau kita sembahyang rapat, mesti ada bau-bau tu kan. Jadi sebab itu hikmah pensyariatan kenapa kalau kita nak pergi solat Jumaat, kau nak mandi sunat. Kerana apa? Kerana nak mengelakkan bau-bau macam ni lah. Sebab itu dalam hadis Nabi melarang orang yang makan bawang masuk dalam masjid ni.
masuk dalam surau, masuk dalam masjid. Kerana apa? Bau busuk dia tu mengganggu orang lain, mengganggu khusyukan orang lain. Ini sebelum datang semayang makan potai tu, sambal potai, lagi sedap makan kan. Datanglah surau tak mandi, tak gosok gigi, bau busuk. Jadi menyebabkan ganggunya orang lain. Jadi orang menyebab jauh, ni busuk pun jauh sikit kan. Jadi menyebabkan ganggu, makruh hukum dia. Jadi ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana nas ahla amalin wa lam yakun lahum kuffah fakanu yakunu lahum tafallun faqila lahum lawis tasaltum yaumal jumu'ah wa fi riwayah lahumā faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum yaumikum hadha. Maksudnya orang ramai yang sibuk bekerja. Maknanya orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai pembantu. Contoh kita kerja, banyak kerja, badan mereka berbau busuk. Hanya Aisyah cerita ni. Orang yang kerja keras, orang yang tiada pembantu, selalunya badan dia mereka berbau busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, elok kamu mandi pada hari Jumaat. Kerana apa? Dalam riwayat yang lain bagi Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, eloklah kamu bersuci pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat, tempat kita nak berkumpul, tempat kita nak sembahyang beramai-ramai. Kerana apa? Kerana solat jemaah ni kebiasaan memang tak ramai. Kerana apa? Kerana bukan wajib. Tapi bayangkan solat Jumaat, mesti ramai, mesti penuh orang. Sebab itulah disunatkan mandi pada hari Jumaat tu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah hikmah pensyariatan yang kedua, iaitu menghasilkan kebersihan. Hikmah pensyariatan yang ketiga adalah menghasilkan kecergasan. Jadi kalau kita mandi, badan kita cergas. Bangun-bangun tidur, hidup basi penuh kan. Jadi badan kita tak cergas. Bila dah mandi, badan kita rasa cergas. Jadi mandi boleh menjadikan tubuh badan cergas dan aktif. Hilang rasa lesu dan malas. Mana kita malas nak buat satu benda, kita kena mandi, baru rasa badan cergas. Contohnya hujung minggu dengan waktu bekerja, mana rasa kita cergas? Kenapa? Kerana kita nak pergi kerja, kita mandi. Ada orang hujung minggu dia tak mandi, itu lomau badan tu. Nak buat kerja tak, tunggu dah tengah hari baru nak buat kerja. Jadi menyebabkan badan dia lomau, lesu. Sebab pun salah satu tak mandi. Terutamanya selepas berlaku sebab-sebab yang mewajibkannya, seperti jima' yang dijelaskan nanti. Lagi bayangkan kalau orang yang bangun tidur pun badannya lesu, apatah lagi kalau berjima' pada malam tu, lagilah letih, betul tak? Jadi kalau kita mandi, hikmah pensyariatan dia adalah mencergaskan badan. Dia menyihatkan tubuh badan kita. Jadi itu adalah berkenaan dengan hikmah pensyariatan mandi. Jadi kalau hikmah pensyariatan mandi apa dia? Iaitu dapat pahala, bersihkan badan, mencergaskan badan. Itulah hikmah dia. Yang mana 3 sahaja hikmah dia. Jadi bahagian mandi pula. Bahagian mandi ni terbahagi kepada 2, iaitu mandi wajib dan mandi sunat. Ini adalah dari sudut syarak. Manakala yang mandi biasa itu bukannya terbahagi daripada kelompok ni. Manakala kita mandi biasa tak dapat pahala lah. Kerana apa? Kerana bukannya dari sudut syarak. Jadi yang pertama sekali, jangan surat tu dah. Nak sambung pun nak berhenti. Sambung sikit Jadi pertama sekali, bahagian yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Jadi apabila ada sebab-sebab ni, maka tak salah ibadat tersebut, melainkan setelah terangkatnya hadas besar itu dengan mandi wajib. Sebab-sebabnya ialah janabah, haid, bersalin dan mati. Janabah, haid, bersalin dan mati. Ingat tu, janabah lain, haid lain. Kalau orang tu haid tapi dia niat nak mengangkat janabah, tak sah haid tu. Tak sah angkat haid tu kerana niat dia lain. Kalau orang tu janabah tapi dia niat nak angkat haid, tak sah lah. Hanya orang perempuan kena tahu ni.
Orang perempuan tak ada kan. Jadi sebab tu kena tahu orang yang haid, tapi dia nak niat dia angkat janabah, tak sah lah niat dia tu. Tak sah lah mandi dia, tak sah lah sembahyang dia. Jadi sebab tu niat tu kena tahu. Janabah tu kena tahu apa benda haid tu kena tahu. Bersalin, wiladah dan mati. Jadi laki ada 3, perempuan tambah lagi 3. Laki perempuan ada 3 menyebabkan mandi wajib ni. Dan perempuan ada 6. Iaitu kalau lelaki janabah ni ada 2, iaitu mengeluarkan air mani, dan kedua adalah bersama dengan isteri. Tak kisahlah kalau air mani diketak semasa bersama dengan isteri tu, kalau masuk kena mandi wajib. Tu kena tahu tu. Yang ketiga adalah mati. Kalau mati diwajibkan mandi. Ni 3 ni untuk lelaki. Tambah lagi kalau perempuan, dan adalah darah haid, darah nifas dan wiladah. Iaitu selepas bersalin kena mandi wiladah kalau tak ada nifas. Ini maknanya 3 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Program ni kalau terdapat yang 3 ni janabah dan mati, orang tu kena mandi wajib. Kecuali orang yang mati itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini tak boleh dimandikan. Ulama mengatakan haram mandikan. Kalau orang ni mati syahid lah. Jadi zaman sekarang ni memang kita rasa tak ada yang mati syahid. Tapi Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, insyaAllah kalau Imam Mahdi keluar, kita rasa mati syahid. Kalau kita ikutlah Imam Mahdi tu, kalau kita ikut Dajjal, mati kufur lah. Tapi kalau kita ikut Imam Mahdi, kita meninggal dan berjihad tu, kita dapat mati syahid. Zaman sekarang ni memang tak tahu. Zaman Nabi ada syahid berapa orang ni kan. Tapi Rasulullah SAW menjanjikan kepada umat akhir zaman dia, ada je terdapat mati syahid ni. Mati syahid ni ketika keluarnya Imam Mahdi. Dibaiatkan Imam Mahdi tersebut. Jadi cukup sekali ini, insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan janabah, berkenaan dengan haid, bersalin dan mati pada pertemuan yang akan datang. Jadi cukup sekali ini saja. Saya buka soalan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan. Ada nak tanya tak kenaan mandi ni? Kau tak tahu? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup lah. Okay, insyaAllah yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada kesalahan saya ataupun tersalah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafaraah surat Mas.